Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpahnya dapat kita sama-sama bersiaran secara live. InsyaAllah hari ini kita nak bincang sikit tentang bagaimana boikot itu secara istiqamah akan memberi kesan yang lebih baik. InsyaAllah. Jadi selamat datang semua. Cik Rahman Husin, Raini Yahya. Tuan-tuan bersama-sama kita nanti kita nak bagi sedikit maklumat, sedikit pencerahan, sedikit fikrah untuk kita sama-sama membangunkan ekonomi umat Islam dengan dalam keadaan yang sedang berlaku pada hari ini. InsyaAllah kita ambil peluang dan kesempatan yang terbaik bagi usahawan-usahawan, bagi mereka-mereka yang bersama-sama mengeluarkan produk Muslim, untuk digunakan oleh umat Islam. InsyaAllah ini masa yang terbaik untuk kita sama-sama fikirkan tindakan yang terbaik untuk kita ambil bagaimana kita dapat membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang dizalimi di Palestin oleh rejim Yahudi, Zionis. Jadi tuan-tuan, kita kena ambil pendekatan. Yang pertama, selamat datang semua. Faris Azmi, Hisham, Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah, diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah kita sama-sama hari ini nak fikir apa yang kita boleh sumbang untuk Palestin, untuk saudara-saudara kita se-Islam, dan bagaimana kita boleh sama-sama bangunkan ekonomi umat Islam dengan projek yang kita akan ceritakan nanti macam mana nak buat yang mudah, yang semua kita boleh sama-sama melaksanakan mengikut kemampuan kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan, dari sudut perniagaan ni, saya yakin dan percaya dalam keadaan sekarang di Malaysia, kita umat Islam ada lebih 60%, 65%, dan insyaAllah kuasa membeli itu ada kepada umat Islam. Sebab tu tuan-tuan tengok proses boikot ini, sekarang ni tuan-tuan tengok ikut TikTok, ikut Facebook, mereka-mereka yang ada cerita-cerita sedih senang tentang bagaimana mereka yang sedang bekerja di McDonald dan sebagainya, kesian dekat mereka dan sebagainya. Bagaimana orang tak masuk dalam McDonald, bagaimana orang boleh boikot Milo di supermarket. Jadi ini adalah benda-benda yang baik yang kita kena buat sebagai umat Islam. Jadi sebagai orang Islam, kita wajib berada di pihak Palestin. Kita wajib berada di pihak saudara-saudara kita di Palestin yang sedang dizalimi dengan sebab peperangan yang berlaku sekarang ni adalah antara Islam dan kufur, dan di antara hak dan batil. Ini yang sedang berlaku. Jadi kita banyak juga saya dengar ulama-ulama sekarang ni sedang bersatu, tuan-tuan.
negara-negara Arab di sekeliling Palestin sekarang sedang bersatu. InsyaAllah bersatu untuk bersama dengan Palestin. Walaupun banyak di antaranya mempunyai fahaman-fahaman Islam, pendekatan Islam, mazhab-mazhab Islam, pemikiran-pemikiran, akidah-akidah yang agak berbeza-beza juga, tetapi mereka bersatu dan mereka berkata, peperangan antara Palestin dan Israel ni adalah peperangan antara Islam dan kufur. Adalah peperangan di antara hak dan batil. Dan bukannya peperangan antara Hamas dan Israel. Bukan. Ada seorang ulama tu ditanya tentang bagaimana ni peperangan ni antara Hamas dan Israel. Dia kata bukan antara Hamas dan Israel. Ini adalah antara Islam dan kufur. Jadi kita sebagai umat Islam kena bersama-sama. Ini Islam dan kufur. Bukan Hamas dengan Palestin. Jadi kita kena jelas tuan-tuan tentang perkara ini. Dan insya-Allah, tak apa tuan-tuan, kita tahu bahawa di McDonald pun ramai umat-umat Islam yang bekerja tadi. Jadi tutup sabimbang tuan-tuan. Kita kena korbankan. Kita kena melihat bahawa kekejaman yang berlaku kepada umat Islam di Palestin itu, kepada mereka yang sedang menghadapi zaliman tu, lebih teruk lagi daripada mereka yang McDonald yang tak masuk dengan sebab mereka duduk bekerja di situ. Takut bimbang, takut hilang dia punya pekerjaan. Tak usah. Teruk lagi di sana. Kita perlu bagi keutamaan kepada umat Islam di sana. Dan tuan-tuan kena teruskan boikot. Teruskan boikot. Sehingga mereka terasa. Antaranya tuan-tuan, bila boikot ni, antaranya sekarang di supermarket, tuan-tuan pergi tengok. Pergi tengok. Banyak dah dia punya offer dengan sebab apa? Offer tu dengan sebab mereka dah terasa. Mereka nak pujuk masyarakat suruh beli lagi. Suruh beli juga. Beli juga. Jadi tuan-tuan, kita kena jelas pendirian kita bahawa kita kena sekurang-kurangnya melakukan boikot kepada perusahaan-perusahaan yang ada kaitan dengan Yahudi. Boikot ni satu tindakan yang baik. Sebab kekuatan Yahudi itu adalah daripada hasil penguasaan ekonomi di seluruh dunia. Seluruh dunia mereka kuasai ekonomi. Starbucks, KFC, McDonald, semua rangkaian-rangkaian international antarabangsa yang ada di seluruh dunia. Dan perniagaan-perniagaan ini walaupun franchise-nya dimiliki oleh orang Malaysia, tetapi ada royalty yang dibagi, royalty yang dibayar kepada Yahudi yang digunakan untuk membeli peluru-peluru untuk umat Islam. Jadi tuan-tuan tak apa. Banyak orang kata boikot ni jangka pendek ke tak apa. Jangka pendek ke, jangka panjang ke, tuan-tuan buat. Pada ketika ini, tuan-tuan buat dan insya-Allah kita akan bagi satu formula bagaimana kita boleh jadikan boikot ni satu boikot yang boleh memberi kesan dalam jangka masa yang panjang. Kita boleh melaksanakan insya-Allah Mama Ros ni Roswati insya-Allah. Ni salah seorang daripada stokis Bushra Marketing Sendirian Berhad. InsyaAllah dia sama-sama pasarkan produk orang Islam. InsyaAllah terima kasih banyak. Ada kemarin sahabat saya pergi beli kopi dan sebagainya. Noni insyaAllah Semah Hussein duduk sekejap bersama-sama kita untuk ceritakan tentang ekonomi umat Islam. Menafaatkan masa yang ada ni. Menafaatkan masa yang ada 10 minit, 20 minit. InsyaAllah. Kita cuba bagi habis awal 10.30, 10.40 hari ini. Sebab siapa pun faham, kita ada berbagai-bagai urusan. Hari ini hari Sabtu, penuri pun banyak dan sebagainya. Tapi apa salah kita gunakan masa untuk kita fikirkan sedikit bagaimana kita boleh bangunkan ekonomi umat Islam. Ya, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan,
yang saya nak sebut ini, kita boleh boycott, dan di samping kita boycott tu, kita gantikan dengan membeli produk milik umat Islam. Tak kira produk apa pun. Okey, tuan-tuan kena cari. Kalau tuan-tuan pergi di Maidin, di Tesco, cari produk umat Islam. Itu yang pertama. Kita kena ganti ni sampai bila-bila. InsyaAllah barulah dia akan berkesan sampai bila-bila, dan dia akan membantu umat Islam untuk kita nak bina ekonomi umat Islam itu sendiri. Sudah tentu bila kita gunakan produk umat Islam, syarikat-syarikat umat Islam akan lebih maju, mereka boleh besarkan dia punya pasaran, mereka boleh berdaya hidup, boleh besarkan pasaran, mereka boleh banyak untung, mereka keluarkan zakat, mereka menderma, mereka menginfakkan sebahagian daripada harta mereka di jalan Allah. Jadi insya-Allah ini kelebihan yang ada kepada umat Islam. Kalau kita boleh berfikir macam tu, dengan kita menukarkan, menggunakan produk-produk Muslim ni, itu yang kita kena fikirkan. Itu yang kena ada dalam benak fikiran kita, bahawa kita sedang melakukan sesuatu yang baik untuk umat Islam. Kita sekarang ni sebenarnya mampu untuk kita tukarkan kerana sudah banyak produk-produk Muslim, dah banyak. Tuan-tuan, dah banyak, sampai daripada beras, ada orang Islam, daripada biskut, daripada roti, kemudian minuman-minuman, koko, kopi, ada umat Islam punya. Jadi kenapa kita tidak boleh gunakan produk umat Islam untuk kita sama-sama bangunkan ekonomi umat Islam? Okey, kita di dalam Bushra Marketing Sendirian Berhad. Jadi produk kopi Kowi, ini produk saya sendiri, kita pasarkan melalui Bushra Marketing Sendirian Berhad. Jadi Bushra Marketing ni dia nak jadikan juga dia sebagai payung untuk usahawan-usahawan Muslim seperti saya untuk bergabung. Kita keluarkan produk, di samping kita menjual produk tu. Jadi ramai lagi nanti usahawan-usahawan Muslim nanti yang boleh berada di bawah naungan Bushra Marketing Sendirian Berhad, yang kita boleh pasarkan produk kita. InsyaAllah saya punya produk kopi Kowi ni baik untuk sendi dan juga tulang. Di samping kita menyumbang kepada kebaikan membina jihad, membina ekonomi umat Islam. Jadi Bushra Marketing ni dia adalah satu platform untuk umat Islam berjihad dalam bidang ekonomi dengan sistem networking. Ada networking dia. Kita ada networking. Networking ni maksudnya kita ada rangkaian, boleh bina rangkaian perniagaan sampai 7 generasi. Sampai 7 generasi. Jadi dan juga kita membayar bonus dan komisen tu pada real time. Sekarang kita key in, sekarang kita boleh nampak bonus yang akan masuk di dalam e-wallet kita tu. Dan e-wallet tu dia akan transfer masuk ke dalam account bank kita pada setiap bulan. Hujung bulan dia akan masuk. Okey. Jadi kita nak jadikan Bushra Marketing ni satu platform untuk kita sama-sama menggunakan produk Muslim, dan bagaimana kita boleh sambil kita membina satu rangkaian pasaran untuk produk Muslim. Okey, macam mana cara kita nak bergerak? Yang pertamanya kita menggunakan produk dan kita ajak orang lain menggunakan. Okey. Jadi apa yang mudah tuan-tuan? Kalau tuan-tuan sekarang ni orang duduk sibuk boycott Milo.
Tapi kalau kita boikot Milo, lepas tu kita nak kena beli Milo yang lain. Bukan Milo yang lain. Produk yang lain, produk koko yang lain sebagai ganti. Kita dalam Bushra Marketing, kita ada 10 produk dan antaranya sebagai ganti kepada produk koko yang kita gunakan di rumah. Kalau kita dah biasa guna Milo, kita boleh gantikan dengan koko Ajwa. Koko Ajwa Gold 1 kilo. Dan apabila kita menggunakan, insya-Allah yang pertamanya kita dapat menggunakan barang yang berkualiti. Sebab koko Ajwa ni dia ada terdapat di dalamnya ekstrak kurma. Dan dia ada banyak manfaat kesihatan. Koko sendiri itu baik untuk kesihatan dan kurma tu juga adalah sangat baik untuk kesihatan. Kurma ni adalah salah satu daripada buah-buahan di syurga. Jadi kalau tuan-tuan menggunakan koko ni, gantikan yang tuan-tuan biasa gunakan Milo ataupun apa-apa di rumah kita, Vico, atau produk-produk apa sekalipun yang bukan milik umat Islam, tuan-tuan boleh tukarkan kepada koko Ajwa Gold. Harga dia RM23.50. Harga jualan dari pasaran tu dalam RM25. Dan insya-Allah kita akan bagi komisen-komisen yang tertentu. Apa yang baik dengan Bushra Marketing ni dalam dia punya sistem networking yang ada, kita bagi dia punya rangkaian tu sampai 7 generasi. Jadi yang penting sekarang saya nak ajak tuan-tuan, kita nak buat projek untuk ekonomi ummah. Macam mana cara kita nak bergerak? Jadi kita dah menggariskan. Kalau saya lebih suka untuk melaksanakan bagi memberi perolehan, apa-apa perolehan pendapatan yang akan dapat daripada penggunaan koko ni akan disalurkan kepada masjid, kepada surau, kepada ma'had tahfiz, kepada rumah-rumah anak yatim, kepada kumpulan-kumpulan alumni. Kumpulan alumni. Sekarang ni kita ada grup-grup WhatsApp, sekolah rendah, sekolah menengah, di universiti dan sebagainya. Kita mencadangkan supaya kita nak menggunakan semua saluran-saluran yang ada tu untuk mengajak umat Islam untuk menggunakan koko Ajwa Gold sebagai ganti kepada produk-produk yang kita boikot seperti Milo, Vico, apa-apa koko yang ada koko yang di belakang tu yang bukan milik umat Islam, kita nak gantikan dengan koko Ajwa. Koko Ajwa ni, satu pack ni, kita mengeluarkan dia punya bonusnya sehingga RM7. Antara 3, kita bagi komisen antara RM3 sampai RM7 satu pack. Kalau RM7 satu pack, tuan-tuan, kalau dalam kumpulan kita, kalau dalam jemaah kita, kalau orang-orang yang menggunakan untuk masjid dan surau, kalau masjid tu 100 pack ni digunakan untuk masjid, kita akan dapat RM700 sebulan. Antara 300 sampai 700. Mungkin boleh dapat 600 tu memang mudah. 600 tu insya-Allah boleh dapat. Satu pack RM6. Kalau tiap-tiap bulan kita dapat 100 pack, kita boleh berikan kepada masjid dan surau RM600. Kita boleh bagi kepada grup-grup alumni, persatuan-persatuan alumni, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Kita ajak kawan-kawan kita sama-sama
Sudah tentu kita ada persatuan kelab, sekolah-sekolah kita daftarkan dia dengan menggunakan nombor akaun bank. Itu memang kita benarkan di dalam sistem ni. Jadi mudah tuan-tuan. Mudah. Jadi tuan-tuan boleh melaksanakan secara orang kata secara tak rasmi dulu. Boleh. Tuan-tuan masukkan, daftarkan persatuan surau, masjid dan sebagainya sebagai satu keahlian di bawah Musyara Marketing, dan tuan-tuan start mengguna dan ajak kawan-kawan kita mengguna. Jadi kita memilih kokok ajwa ni dengan sebab di rumah kita memang ada kokok kebanyakan, 90% minum kokok, minum Melo di rumah. Jadi kita gunakan, tukarkan. Jadi insya-Allah kita akan dapat, kalau kita boleh menggunakan secara istiqamah, sudah tentu kalau kita start beli, kita dah start minum, dah sedap, kita beli tiap-tiap bulan. Kan? Jadi insya-Allah kita akan dapat menunaikan tuntutan kepada mengguna perkuada Barak Muslim bukan pada ketika-ketika kita ada isu-isu yang untuk kita boikot. Tapi kita hendaklah buat sepanjang masa. Okey Cikgu Man. Waalaikumsalam. Ya. Cikgu Man sibuk kat Jertih ya. Okey. Jadi kita bukan sekadar kita gunakannya pada setiap bulan, dan insya-Allah kita bukan sekadar boikot pada waktu musim yang tertentu, tetapi kita akan terus boikot sepanjang masa. Di samping kita boleh bangunkan ekonomi umat Islam. InsyaAllah tuan-tuan, apabila kita menggunakan kokok ni, pasaran dia besar, semakin meluas. Sudah tentu ada keperluan untuk kilang itu diperbesarkan. Jadi kalau kilang diperbesarkan, insya-Allah akan ramai lagi umat Islam yang akan dapat pekerjaan di situ. Bagi yang nak berniaga tuan-tuan, kita berniaga. Sama juga kalau tuan-tuan jual 100 pack dalam masa sebulan, tuan-tuan boleh dapat 600-700 ringgit sebulan. Jadi bagi yang berniaga, kita buat cara berniaga. Bagi yang kita nak bangunkan, nak bagi sumbangan kepada persatuan, kepada masjid, kepada surau, kepada kelab-kelab, tuan-tuan daftarkan kelab sebagai satu keahlian. Dan kita akan tunjuk cara bagaimana kita nak susun supaya kita dapat pendapatan yang tertinggi. Jadi tuan-tuan, ini kita perlu buat. Tak apa tuan-tuan, kita kena mulakan langkah yang pertama. Dengan sebab tuan-tuan, apa yang berlaku di Palestin itu, dia bukan berlaku sekarang, nak habis dah, nak halau. Ini peringkat yang akhir dah. Mereka nak halau keseluruhan daripada Palestin itu, keluar. Umat Islam itu keluar daripada Palestin, dan mereka nak memadamkan peta negara Palestin itu daripada peta dunia. Jadi ini mereka dah hampir berjaya tuan-tuan. Gaza Strip tu tinggal sedikit saja lagi. Tak besar dah. Jadi sudah tentu tuan-tuan, saya nak sebut, kita sebagai umat Islam di Malaysia juga, kita perlu menyedari hakikat bahawa kita juga sedang bertarung dari sudut ekonomi, dari sudut politik, untuk survival, untuk mempertahankan negara kita Malaysia ni, supaya kita menjadi pemilik kepada negara yang kita cintai ini. Tuan-tuan boleh melihat sejarah. Sejarah Palestin itu, kalau kita tidak ambil iktibar, maka kita juga tidak boleh, orang kata ada kemungkinan yang boleh berlaku seperti yang ada di Palestin.
Sebab semua bangsa tuan-tuan dan puan-puan semuanya sedang berjuang untuk survival bangsa mereka sendiri. Jadi kita tak boleh jadi bangsa yang lemah. Kita tak boleh jadi bangsa yang miskin. Kita tak boleh jadi bangsa yang tidak berkuasa. Dalam satu buku yang ditulis oleh seorang ulama tak lama baru meninggal je. Saya ingat mungkin tak sampai 10 dalam 10-20 tahun yang lepas. Maksudnya ulama akhir zaman. Dia menulis dalam bukunya tentang apa derita dunia. Tajuk buku dia tu. Apa derita dunia apabila Islam itu mundur. Sebab tu tuan-tuan, Islam itu keadilan Islam tu berlaku sehingga di dalam peperangan. Dalam peperangan, Islam itu ada kaedah dia, ada peraturan dia. Nak berperang pun, dia tidak akan membunuh wanita, kanak-kanak. Dia tak akan membunuh. Sebab itu ada di dalam ajaran Islam. Jadi tuan-tuan, apabila Islam tidak menguasai, apabila Islam itu lemah, tuan-tuan lihat sekarang ni, apa yang berlaku kepada umat manusia. Di mana saja peperangan berlaku, wanita, kanak-kanak dan sebagainya akan menjadi mangsa kezaliman. Begitulah juga tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Sebab tu saya rasa penting untuk kita bercakap tentang ini dan kita nak tuan-tuan bersatu bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan Bushra Marketing, kita buat sesuatu. Ataupun tuan-tuan bersama syarikat Muslim mana pun, tuan-tuan kena bersungguh untuk menguasai pasaran, untuk menguasai ekonomi. Kerana bangsa yang miskin, bangsa yang lemah itulah bangsa yang akan ditindas dan bangsa yang akan terkebelakang dan mundur ke belakang. Jadi, tuan-tuan, kita boleh guna Koko ni, daftarkan kelab kita dan sebagainya. Mulakan dulu daripada sekarang, tak apa tuan-tuan ada 10 orang, ada 5 orang, ada 6 orang. Supaya hujung bulan ni kita boleh tunjuk tuan-tuan. Boleh tunjuk. Berapa kita akan dapatkan kepada masjid, kepada surau, kepada persatuan, kepada kelab, alumni dengan sebab kita menggunakan Koko Ajwa Gold ni. Tuan-tuan teruskan. Nanti insya-Allah kalau lebih ramai orang mengguna, insya-Allah kalau kita boleh tunjukkan setiap bulan ni live kita ni kita tunjukkan bukti bahawa satu masjid boleh dapat dah 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 ringgit sebulan di atas penggunaan Koko dan produk-produk lain, dan insya-Allah tuan-tuan kita boleh bangunkan ekonomi. Kalau masjid dah start dapat 5,000, 10,000 tuan-tuan, masjid dah boleh buka kedai. Dah boleh buka kedai tuan-tuan untuk keperluan umat Islam. Jadi insya-Allah masjid dan surau ni adalah merupakan tempat umat Islam berhimpun. Jadi sudah tentulah kita boleh ambil manfaat daripada syariat Islam itu. Di samping kita sembahyang berjemaah 5 kali sehari, kita boleh menggunakan masa yang ada untuk kita sampaikan fikrah dan pemikiran dan tindakan yang perlu kita ambil untuk kita nak bersama-sama. Untuk kita nak bersama-sama dengan membina ekonomi umat Islam. Sebab tu tuan-tuan tengok di atas saya tulis projek ekonomi ummah. InsyaAllah kita akan buat, insyaAllah kita dah ada orang-orang yang semakin faham. Jadi tuan-tuan, idea, kefahaman yang sebegini hendaklah kita terus
ceritakan kepada siapa saja yang kita jumpa, insya-Allah tuan-tuan nanti tuan-tuan tengok dalam video-video dalam profil saya tu banyak saya ceritakan tentang tuan-tuan pergi tengok dan tuan-tuan viralkan, tuan-tuan sharekan, tuan-tuan copy link untuk kita nak bagi orang lain pun sama-sama mengambil tindakan yang sama untuk kita sama-sama bangunkan ekonomi umat Islam. InsyaAllah kalau kita dah mula melangkah tuan-tuan, kita akan boleh pergi jauh. Tapi kalau kita tak mula melangkah, kita tak akan ke mana-mana. Jadi tuan-tuan, kita ni ada macam-macam kemampuan. Kalau kita jadi tok imam, lagilah mampu untuk kita nak mengajak ahli jemaah untuk kita nak melaksanakan projek ekonomi ummah ini. Masjid tak perlu keluar duit. Masjid tok imam perlu bagi tahu saja. Ini projek kita gunakan Koko Ajwa Gold ni di rumah. Lebih senang sebab orang boleh, sebab kebanyakan orang minum koko di rumah, jadi tak timbul isu nanti. Boleh guna berterusan. Kemudian yang keduanya, kalau tuan-tuan jadi bendahari ataupun apa jawatan di masjid pun, kita boleh mulakan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada persatuan sekolah, kelab-kelab sekolah, tuan-tuan kita boleh daftarkan dan ajak kawan-kawan sekolah kita gunakan. Di samping kita sambil-sambil kita sembang, kita seronok sembang isu dan sebagainya, bagi idea dan sebagainya, marilah kita bertindak sesuatu yang menguntungkan umat Islam. Buat. Senang aja tuan-tuan. Beli aja. Tuan-tuan boleh klik dekat beg kuning. Beg kuning tu ada produk koko. Beli dekat TikTok tu, insya-Allah TikTok dia kadang-kadang dia beli, dia bagi harga yang special, ada diskaun dan sebagainya. Kalau saya sebut 23, 25, kadang ada orang beli 21. RM21.5 dan sebagainya. Sebab TikTok bagi tawaran. Jadi kita kena buat sesuatu tuan-tuan. Mari kita sama-sama bantu saya. Saya mungkin ada idea. Mungkin tuan-tuan boleh buat lebih baik daripada saya. Saya akan bagi masa saya. Tuan-tuan bagi masa tuan-tuan. Tuan-tuan belanjakan sedikit wang untuk Islam. Jadi kita nak bergerak sedemikian rupa, dan cara kita bergerak ni sebenarnya kita boleh kalau kita mahu. Kita bukan nak suruh beli satu benda yang cukup teknikal. Kita nak beli satu benda yang memang kita duduk minum dah di rumah. Kalau sekiranya kita tak boleh nak buat itu untuk membantu Islam, kita menjadi orang yang tersangat lemah. Tersangat lemah. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan boleh buat, insya-Allah kita boleh berjaya dan kita boleh sediakan satu tapak ekonomi yang berjaya dan sebagai satu tapak untuk anak cucu kita di masa depan, untuk mereka teruskan perjuangan. Tuan-tuan, kita kena, kerana Islam tu antaranya dia dikembangkan dengan wang ringgit juga, dengan harta kekayaan. Harta kekayaan sahabat-sahabat. Harta kekayaan orang-orang yang dermawan. Mereka bukan setakat memberi harta, mereka memberi nyawa mereka untuk Islam. Jadi tuan-tuan, buatlah tindakan. Sedikit tindakan yang mudah. Korbankan sikit duit RM20, RM25 sebulan. Secara istiqamah. Dalam keadaan yang kita tahu bahawa keuntungan itu akan
akan diperolehi oleh masjid, oleh surau, oleh kelab-kelab. Kemudian kita juga sedang membantu untuk kita nak membina satu syarikat Muslim yang berdaya maju, yang boleh menjadi payung, naungan kepada ramai usahawan-usahawan lain. Tuan-tuan bayangkan kalau betul-betul kita bagi sokongan. Tuan-tuan kita boleh. Kalau kita dah ada rangkaian pasaran yang faham, rangkaian pasaran yang membeli dengan hati. Dia bukan saja membeli dengan wang, tapi dia membeli dengan hati yang faham, hati yang hendak kepada kebaikan berlaku kepada Islam. InsyaAllah tuan-tuan, percayalah, kita boleh keluarkan produk apa saja dan boleh kita pasarkan, semua akan berjaya dilakukan di dalam network yang kita sedang bina ni. Jadi itu yang penting tuan-tuan. Kita mula dan insya-Allah kita akan berkembang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah kita kena sentiasa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dijadikan perniagaan kita ini sebagai satu perniagaan yang boleh memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi SAW bersabda bahawa peniaga yang jujur itu, insya-Allah di akhirat nanti akan bersama dengan Nabi-Nabi, bersama dengan Rasul-Rasul, bersama dengan syuhada, dan akan bersama orang-orang yang soleh. Tuan-tuan, jadi peniaga, insya-Allah ada tempat di syurga, jangan bimbang. Peniaga yang akan menjaga syariat, peniaga yang sentiasa mengharapkan pertolongan Allah, peniaga yang faham bahawa dia sedang bergerak untuk memberikan sepenuh kehidupan dia kepada membina ekonomi umat Islam supaya umat Islam tidak lagi menjadi umat yang ditindas, yang dizalimi seperti yang berlaku pada hari ini. Jadi saya ingat hari ini cukup sekadar itu. Terima kasih kepada semua yang hadir, Zaitun, Zaira, Zabedah. Tuan-tuan tak apa, kalau yang baru ni tuan-tuan pergi kat profil saya, tuan-tuan tengok video-video saya. Video untuk kesihatan, video untuk ekonomi rumah. Ada beberapa video yang saya ni, dan insya-Allah saya akan buat lagi video-video yang ke depan ni daripada live yang saya ni untuk kita nak sebarkan. Jadi tuan-tuan sebarkan idea ni, fikrah ini, supaya kita sama-sama akan dapat melaksanakan sesuatu sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bertemu dengan Allah nanti, Allah tanya tuan-tuan, isu Palestin ni hang duk tang mana? Awak yang hang duk kata orang boykot, duk boykot lah, tak ada ni pasal apa? Tuan-tuan akan ditanya tuan-tuan, stand kita, hati kita duk di mana? Semasa sahabat-sahabat kita dizalimi, kita duduk di mana? Di mana kita berada? Tuan-tuan, kita akan ditanya dengan semua perkara. Alangkah baiknya tuan-tuan kalau kita berada dalam satu jemaah, satu tim untuk kita bangunkan ekonomi umat ini. InsyaAllah nanti kita bangun sekali di akhirat nanti. Sama Cikgu Man, Ustaz Zaki, Haji Din, CEO, Busra Marketing. Kita bangun sekali nanti. Sebab kita bekerja dengan matlamat yang sama, ada tujuan yang sama, dan kita akan bawa perjuangan kita ini berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua. InsyaAllah, Cikgu Man, insyaAllah. Hari ini kita habis awal sikit. Ada beberapa
perkara yang perlu diselesaikan. Okey. Ada hikmah di sebalik kejadian sekarang, betul ya, Rosati? Apa yang Allah laksanakan, apa yang berlaku tu adalah menurut kehendak dan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita kita kena tahu kita berada di mana. Tempat saya sambung sikit. Dalam peperangan Ahzab, tuan-tuan. Dalam peperangan Ahzab, apabila orang duk gali parit tu di sekeliling tu, jadi orang yang duduk di Madinah tu terbahagi kepada 3 kumpulan. Ada orang-orang yang beriman. Ada orang yang munafik. Dan ada orang Islam yang lemah. Orang Islam yang lemah ni dia mau kepada Islam ni tapi dia tak tahu nak buat macam mana, dia tak tahu. Dia pun tak berapa faham kan. Orang Islam yang beriman itu apabila dikatakan kepada mereka itu tentera tu sedang datang untuk menghancurkan kamu, lalu apa mereka kata? Mereka, Masya Allah, benarlah janji Allah bahawa pertolongan Allah tu akan turun. Itu orang beriman. Dan mereka memberikan, menginfakkan harta benda mereka. Seperti yang diinfakkan di dalam perang Tabuk. Perang Tabuk tu tuan-tuan, Rasulullah menghimpunkan harta untuk nak gunakan dalam peperangan. Ada orang yang bagi unta beratus-ratus ekor. Ada yang bagi kuda. Ada yang bagi macam-macam emas dan perak. Ada yang tak ada apa, bagi buah kurma saja. Bagi buah kurma untuk perjuangan. Lalu nanti ada orang munafik kata, macam tu saja nak berjuang. Hampa bagi RM1, RM2 je nak untuk Palestin. Kita jangan perkecilkan. Tetapi niat hati mereka untuk Allah itulah yang lebih penting. Orang munafik kata macam tu. Kalau orang munafik ni dia kata, tengok, dah berlaku dah. Tuan-tuan, begitulah kalau di Palestin tu tuan-tuan, orang-orang yang kafir pun ditembak. Kalau di sana, di Palestin, ada yang Kristian. Bukan orang Islam saja di sana, tapi banyaknya orang Islam. Jadi terdapat gulungan-gulungan yang begitu. Jadi tuan-tuan percayalah. Tak apa, sumbangan kita kecil, kita nak mula dan sebagainya. Tak apa, yang pentingnya kita gunakan. Kita sebarkan pemikiran kita, apa yang kita nak buat. InsyaAllah. Nanti dengan izin Allah, pertolongan Allah, nanti insyaAllah kita boleh jadikan dia satu platform, satu empire perniagaan yang besar untuk umat Islam. Jadi tuan-tuan, nanti kita perlu gabungkan semua usahawan-usahawan Muslim dalam Bushra Marketing ni. Kita ada cara yang kita boleh buat, insyaAllah. InsyaAllah semua, ya Roswati, semua, Cikgu Man, Haliza, dan sebagainya. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.